Malam itu setengah tahun lalu, 7 bilion penduduk dunia saksikan satu keajaiban bersama. Bulan, satelit yang temani bumi selama 4,5 bilion tahun tanpa sebarang amaran. Langsung lenyap terus dari langit malam. Apa kerja kamu semua? Bulan dah hilang setengah tahun. Negara labur begitu banyak, wang dan sumber. Tapi langsung tak jumpa. Sebarang petunjuk berguna, sekumpulan tak guna. Ketika bulan hilang, semua satelit Suryana pantau satu gelombang yang amat kuat. Gelombang itu mungkin ada kaitan dengan kehilangan bulan. Jabatan Tindakan Khas Negara. Saya Razak Karim. Ada apa berlaku? Pak Razak, cepat bawa orang ke Universiti Gemilang Kota. Fungsi siasat legam telah mengesan di universiti itu, letusan gelombang sama seperti ketika bulan hilang dulu. Semua dalam siaga tempur tahap 1. Bersedia hadapi musuh. Ya! Suami, jumpa esok ya. Bye. Bye. Tuan, ini bilik asrama itu, tapi gelombang tiba-tiba hilang. Baik, ikut arahan saya. 3, 2, 1. Masuk! Jangan bergerak, letak senjata. Pak Polisi, jangan tembak. Saya ada kat pelajar. Tuan, ini sumber tenaganya. Cakap apa benda ini? Aduh, ini hadiah teman wanita saya, pencuci muka. Jangan merepek. Jujur saja. Pak Polis, saya tak merepek. Ini betul-betul dari teman wanita saya. Hadiah untuk saya. Teman wanita awak siapa? Teman wanita saya, dia pengamal kultivasi. Puteri Suci Purba. Alamak, teman wanita saya, cari saya lagi. Tuan, gelombang itu muncul lagi. Makin lama makin kuat. Jangan angkat. Sebelum awak jelaskan, semuanya, jangan hubungi sesiapa. Tak bolehlah, kalau saya tak angkat, bumi boleh musnah. Pak Polis, biar saya angkat. Dulu saya tak angkat panggilan teman wanita. Dia letupkan bulan. Kalau kali ini tak angkat lagi, dia pasti akan letupkan bumi. Juga, Apa? Bulan hilang? Teman wanita awak yang buat? ya, kalau tak angkat, tak sempat. Angkat, tapi jangan dedahkan kami ada di sini. Baik. Kenapa lama sangat tak jawab video? Awak buat apa? Liana, saya nak pergi mandi. Kita belum kahwin lagi. Nampak bogel macam ni? Tak baiklah. Aduh. Awak ni tak boleh kurang ajar macam ni? Tak malu ke? Tuan, gelombang itu sudah hilang. Liana Zahra, tengoklah, aku belum sempat tukar baju lagi. Alah, tunggu aku pergi, tukar baju dulu. Lepas tu kita sambung bual. Boleh tak? Baik. Nampaknya gelombang itu memang ada kaitan dengan teman wanitanya. Bawa dia balik untuk soal siasat. Dan loket jet itu juga. Semua barang bukti di tempat kejadian. Bawa sekali. Jangan tertinggal satu pun. Ya, Aduh. Wah, Pencuci muka ini, kenapa ada tenaga sekuat ini? Ini tak logik langsung. Cecair ini hidup, ia hidup. Ia paksa bakteria bersihkan diri. Kalau cecair ini disuntik ke dalam badan manusia, ia boleh baiki teloma, aktifkan mitokondria, dan sembuhkan kanser. Hah? Ini mustahil. Ini cuma sabun. Macam mana ia boleh serap dan bersihkan tenaga? 2 ahli akademi. Kamu saintis terhebat di Suryana. Kalau kamu pun tak tahu, cecair ini sebenarnya untuk apa? Tak nampak. Ini pasti bukan benda yang wujud di bumi. Bawa dia naik sini. Budak, dapat benda ini dari mana? engineer, ni hadiah teman wanita aku. Dia kata untuk aku mandi. Teman wanita?
Cerita pasal teman wanita kamu. Pak Polisi, bukan saya tak nak cakap. Kalau saya cakap, awak percaya ke? Percaya atau tak itu urusan kami. Apa yang awak perlu buat sekarang ialah mengaku dengan jujur. Teman wanita saya namanya Liana Zahra. Dia dari dunia lain, putri suci tanah suci purba. Kekuatan kemuncak tahap penyatuan. Umur 826 tahun. Saya ingatkan awak, jangan reka cerita, mengaku dengan jujur. Tuan, percayalah saya. Teman wanita saya memang putri suci tanah suci purba. Budak, awak tahu tak? Cakap sembarangan boleh kena tanggungjawab. Tapi saya cakap yang sebenar. Apa benda ni? Hello, suami. Suami? Kenapa awak panggil saya suami? Suami 9 hayat lalu, saya selalu isteri awak. Jadi hayat ini, awak tetap suami saya. Biar saya tengok awak dilahirkan semula ke dunia mana pula. Bumi alam fana? Saya tak kenal awak. Jangan panggil saya suami. Suami, awak memang sama macam 9 hayat dulu. Mesti saya kena buktikan. Dulu, baru awak terima saya. Jadi, teman wanita awak memang putri suci? Dia letupkan bulan kita. Tak tipu. Suami, kenapa lama sangat tak balas mesej beta? Ada 2 bau asing lawan jenis dekat. Mungkinkah di dunia sana, mata awak dah dipikat wanita? Perempuan. Mana ada perempuan? Liana Zahra, dia dah 800 tahun. Nenek-nenek 80 tahun. Di hadapannya, bukanlah gadis muda yang sedang berseri. Lapor Tuan, gelombang itu muncul lagi. Lokasinya di sini. Faris Iskandar, kalau tak balas mesej, beta akan pecah ruang kosong, hancurkan dunia kau. Bumi nak kiamat dah. Kau masih terpinga-pinga? Cepat balas dia. Jangan banyak cakap. Cepat balas dia. Macam mana nak balas? Nak cakap apa? Aku ditangkap dan dibawa ke sini. Kalau begitu, dia pasti naik angin. Serta merta. Semua dengar arahan. Siaga tempur tahap 1. Siapkan tempat ini. Jadikan macam suasana makan besar tahun baru. Kamu semua jangan terpinga-pinga. Cepat tanggalkan kod makmal putih. Berpura-puralah jadi saudara mara Faris Iskandar. Apa? Pakcik kedua, nenek saudara ketiga, macam-macam. Mesti mesra. Dan mesra lagi. Demi sains, demi bumi. Berlakon sikit pun tak mati. Semua dah sedia? Sedia. Faris, ingat. Keselamatan seluruh bumi di tangan kau. Sebenarnya, Liana Zahra taklah begitu menakutkan. Faris Iskandar, kau bersama 2 wanita. Sudah lama, tapi tak jawab panggilan video aku. Mungkinkah kau nak tinggalkan beta? Tak ada. Liana Zahra, dengar penjelasan aku dulu. Ini nenek saudara ketiga aku. Ini nenek aku. Mereka semua dengar aku ada kekasih. Nak jumpa kau lah. Nenek, Liana Zahra. Budak, nama kau apa? Faris Iskandar. Liana Zahra. Oh, kau Faris. Faris Iskandar. Kau teman wanita Faris kan? Saya nenek Faris. Saya Liana Zahra bersua nenek. Tadi tak tahu ada orang tua keluarga di sini. Liana Zahra kurang ajar. Harap nenek maafkan. Tak apa. Kita semua keluarga. Tak payah berkira. Seterusnya, apa yang aku cakap? Kamu tambah sendiri. Nenek. Wajah nenek nampaknya sangat lemah. Kepala penuh aura kematian ini, tenaga darah seperti kayu reput kering. Ini tanda jangka hayat hampir habis? Jangka hayat hampir habis? Awak kata saya nak mati? Betul. Pada pandangan saya, jangka hayat nenek tinggal lebih 30 tahun lagi. 30 tahun? Awak maksudkan hidup 30 tahun lagi, lalu mati? Alamak, kakak. Umur nenek dah 80 tahun. Tambah 30 tahun lebih, masih tak puas? Alamak. Betul, saya dah 80 tahun. Tambah 30 tahun, itu dah panjang umur. Tak boleh. Nenek adalah nenek Faris. Hanya hidup 100 tahun tak cukup.
Ferris, macam mana awak jaga nenek? Nenek dah lemah begini. Awak tak bagi pil panjang umur? Liana, berarti dekat dunia kita ini, alam fana, mana ada pil panjang umur? Saya pun dah cakap berkali-kali. Asal nenek dengar cakap, apa yang saya ada, saya bagi. Saya kembali muda. Kulit ini lebih gebu. Daripada masa muda awak, apa prinsipnya? Teknologi genetik atau teknologi masa? Tahniah, nenek. Dengan pil panjang umur ini, jangka hayat nenek boleh dipanjangkan 300 hingga 500 tahun. Apa? Panjang umur 300 hingga 500 tahun? Sepanjang hayat beta, selidik teknologi genetik. Hanya untuk beri manusia tambah beberapa tahun hidup. Tak disangka, satu pil boleh buat manusia hidup 300 hingga 500 tahun lagi. Kalau pil ini dikaji sepenuhnya, maka manusia takkan mati lagi. Cepat, biar beta lihat dalam mulutmu. Ada lagi tak? Dalam mulut ada lagi tak? Suami, gambarmu. Kenapa klip-klip tak jelas? Beta agak kabur nampakmu? Di sini mungkin ada petir kilat dan sebagainya. Mungkin ganggu isyarat. Isyarat. Apakah itu? Ya benda yang hantar gambar kita berdua, perlu ada alat untuk hantar. Alat penghantar itu namanya isyarat. Petir kilat boleh ganggu penghantaran maklumat. Beta tak faham. Tapi, asal di pihakmu tak ada petir. Takkan ganggu? Beta tengok suami kan? Liana, kau nak buat apa lagi? Liana, kau... Awan ribut petir itu, kau hancurkan. Cuma angin hujan yang mengganggu saja. Hilang dah elok. Suami, tengok. Sekarang gambar. Boleh nampak jelas tak? Jelas dah. Liana, yang tadi itu azimat ke? Cuma beberapa barang yang saya hasilkan. Setiap satu ini mengandung petir Dewa 9 Langit. Tak perlu tenaga roh untuk picu kuasa alam. Picu kuasa alam. Suami, tubuh insan biasa. Ini semua hadiah untuk lindungi diri. Terima. Itu. Ambil satu saja. Kalau ada yang ganggu, campak saja. Bawa tahap janin roh pasti mati. Kalau di bumi, Mungkin boleh rata satu bandar. Bawa seorang, picu serta merta, hancur bandar. Ini bukan senjata nuklear strategik individu. Kalau orang jahat dapat satu, salah silah keluarga akan catat namaku. Suami, perguruan panggil saya. Saya pergi dulu. oh baik, kita berbual lain kali. Semua orang tua keluarga, Liana Zahra mohon undur. Rakan Faris, barangan kultivasi dari teman wanita awak sampai di bumi, itu jadi khazanah kita. Ya, Krom, dia memang sangat bahaya. Putri Suci Purba, memang risiko kita, tapi juga peluang kita. Saudara Faris Iskandar, adakah kamu sanggup bantu Suryana kembali ke puncak dunia? Tentu saya sanggup. Memandangkan situasi istimewa ini, saya umumkan penubuhan serta-merta Jabatan Sokongan Strategik Negara dan Jaminan Logistik. Nama kod Amantera. Memandangkan Amantera Faris ini nampaknya begitu berjaya. Maka kita harus lakukan dengan lebih kreatif. Sepotong kertas di sana, satu simbol pun
akan jadi bahan bakar. Untuk Suryana melonjak. Saudara Faris Iskandar, kamu jadi tuan timbalan. Mulai hari ini, saya akan gerakkan seluruh Suryana. Sokong kamu sepenuhnya dalam hubungan cinta ini. Ya, lindungi Suryana, misi Amantera. Lindungi Suryana, misi Amantera. Suami, tiba-tiba saya teringat. Kita berdua bersama, sudah lama, tapi belum ada hadiah ikatan cinta. Boleh beri saya satu? Tapi belum ada hadiah ikatan cinta. Bumi nak musnah. Takut apa? Cuma nak bagi hadiah je. Tuan cakap senang je. Tapi kalau dia marah dan nak letupkan bulan macam mercun, apa lagi? Boleh saya hantar? Betul. Benda yang sangat berharga dalam mata kita, bagi dia, mungkin sama macam batu di tepi jalan. Kalau dia rasa Faris Iskandar tak ikhlas, diremehkan, dihina, Ya, kalau dia naik angin dan nak musnahkan dunia ini, bagi dia, itu perkara mudah. Korang lupa satu benda ke? Kita ada seluruh Suryana. Dengan seluruh kekuatan negara, takkan kita tak boleh pujuk seorang kekasih? Tuan memang betul cakap macam tu. Tapi kita nak hantar apa sebenarnya? Kita tak pandai pilih hadiah, tapi mesti ada yang pandai. Cari 10 lelaki tak guna. Lebih tak guna, lebih baik. Yang pernah bercinta kurang daripada 10 orang, semua tolak. Ingat, saya nak yang paling tak guna, paling pandai pujuk kekasih. Ya, lapor tuan, mereka sudah sampai. Tuan, ini semua. Ini semua adalah penasihat yang kami cari segera. Penasihat. Penasihat apa ini? kelihatan tak senonoh, langsung tak nampak macam orang baik. Kami dah gambarkan situasinya. Sasaran berpangkat tinggi, kuasa luar biasa, tapi ruang emosinya agak kosong. Ada potensi rasa sunyi. Jadi, kunci bagi hadiah ialah nilai emosi dan pengalaman tiada tanding. Ringkasnya, kita kena sediakan sesuatu baru yang kita ada tapi dia tak pernah rasa. Buat dia rasa seronok, rasa dilayan istimewa. Kita tak boleh lawan dia dalam mengejar keabadian. Itu kelebihannya. Kita nak lawan, lawanlah dalam kesenangan. Kesenangan. Betul. Pengamal kultivasi tumpu apa? Tenang dan tanpa nafsu, latihan berat, hidup susah merata tempat. Betul tak? Kita terus buat sebaliknya. Hadiahi dia sebuah kerusi urut automatik sepenuhnya. Dengan makanan juga. Dia pasti belum cuba. Snack kita. Snack batang pedas, kerepek kentang, coklat pelbagai rasa. Dengan air kola kegemaran. Beri juga tablet penuh muat turun drama, seperti kisah pulang semula. Catatan istri ubah wajah, bos besar jatuh cinta dengan aku. Dengan semua drama pendek sensasi, isi penuh-penuh. Kunci mati teras batinnya. Ini boleh ke? Urus wanita, kami pakarnya. Ada kata-kata, kalau dia masih kurang pengalaman, bawa dia lihat gemerlap dunia. Kalau hatinya sudah di mamah usia, bawa dia naik karusel. Nak urus pengamal kultivasi 800 tahun, guna cara ini, mesti berjaya. Apa yang kamu cakap macam ada logiknya. Semua dah diperiksa? Lapor, semua dah siap. Ikut arahan pakar. Semua sedia. Semua ni elektrik. Ferris. Dunia kultivasi. Ada elektrik ke? Takkan nak suruh Puteri Suci cas dengan azimat petir? Jangan risau. Ni teknologi terbaru Suryana. Panel fotovolta berkecakapan tinggi. Ada cahaya je. Cahaya bulan pun boleh jana kuasa. Puteri Suci tu pengamal kultivasi. Kerusi urut ni, boleh urut dia ke? Kami dah ubah suai. Kerusi urut ni guna motor tentera. Boleh urut sampai tulang rangup. Snack batang pedas, air kola kegemaran, misi put pedas. Aku cakap, tak baik kita hantar misi put pedas ni. Bau sangat. Nanti Puteri Suci sangka, aku racun dia macam mana. Betul juga. Kalau begitu, jangan hantar misi put pedas. Bawa 2 kotak coklat lagi, hantar ke sini. Seorang pengamal kultivasi bermeditasi di gua selama ratusan tahun. Bila nampak semua ini,
Mana mungkin tak suka? Baguslah kalau dia suka. Hmm. Kalau suka, dia takkan terfikir nak musnahkan bumi. Kalau suka, kita boleh manfaatkan pengaruhnya untuk maju sepenuhnya. Hebat. Memang hebat. Jangan risau, adik. Kami uruskan wanita. Memang pakar. Faris Iskandar. Sedia hadiah. Tuan, saya hantar sekarang. Hantar. Liana Zahra, beta siapkan beberapa barangan khas dunia kami. Beta fikir, mungkin awak belum pernah lihat, hiburkanlah diri. Baik. Hidup atau mati? Tengok reaksi Liana Zahra. Suami, kerusi urut ini sungguh menarik. Snack batang pedas ini juga. Rasanya pedas dan unik. Film-film ini pula kisah cinta dan benci alam fana. Agak menghiburkan juga. Suami, awak memang mengambil berat. Hati yang unik ini, beta sangat suka. Oh, lagi satu. Suami, ini ialah garis besar formasi Tanah Suci Purba. Anggaplah sebagai balasan hadiah suami untuk beta. Formasi, tapi dunia kita tiada aura roh. Tak boleh pasang formasi. Pak Razak, mesin litografi kita. Ada harapan. Apa? Mesin litografi kita selama ini dikongkong orang asing. Tapi di sini ada formasi pengumpul cahaya. Dengan ini, apa-apa 3 nanometer, 5 nanometer. Semua itu sampah. Kita Suryana boleh hasilkan mesin litografi sifat perpuluhan 1 nanometer. Bagus. Sungguh bagus. Tak sangka suami dunia fana itu ada benda ajaib macam ni. Keripik kentang ni pasti suami habiskan usaha besar baru dapat untuk aku. Bila aku turun menjelma ke dunia itu nanti, aku mesti nak ucap terima kasih pada suami. Adik seperguruan. Danish Lukman, kamu datang buat apa? Adik seperguruan, aku datang kali ini nak ajak kamu pergi. Tak nak. Danish Lukman, aku beritahu kamu, aku dah ada pasangan kultivasi. Jangan datang cari aku lagi. Adik seperguruan, pasangan kultivasi yang kamu maksudkan cuma seorang insan biasa yang fana. Kamu ikut dia 9 hayat, masih tak sedar? Akulah jodoh sejatimu. Danish Lukman, aku hormat kamu sebagai abang seperguruan. Kali ini, aku anggap tak dengar. Jangan sebut hal ini lagi. Baiklah, adik seperguruan. Aku tak tahu, kalau insan fana itu dah kahwin, kamu masih ada peluang jadi isteri kedua? Inikah rumah insan fana itu? Kau siapa? Macam mana kau masuk? Menceroboh rumah orang. Ini melanggar undang-undang. Peraturan makhluk fana. Layan nak ikat beta? Makhluk hina. Sujud depan beta. Kau nak buat apa? Lepas kami cepat. Makhluk fana. Aku beri amaran. Anak kau, Faris Iskandar, berkasih dengan seorang perempuan yang bukan boleh kau sentuh. Kalau nak selamatkan nyawa seluruh keluarga, suruh dia cepat-cepat kahwin dengan perempuan lain. Kalau tak, orang terkena sumpahan. Setiap hari tengah hari lewat sedikit, seluruh rangka badan rasa digigit ribuan semut. Anak kau, Faris Iskandar, pada hari perkawinan agung, sumpahan ini hilang sendiri. Dalam 3 hari, kalau anak kau tak kahwin, beta bunuh kau semua.
Lapor, di kesan gelombang luar biasa. Tak apa. Mesti Liana Zahra hantar mesej pada aku lagi. Ferris, kau dah sedia? Suami, beta baru-baru ini ada ilham. Perlu berkurung untuk pencerahan satu kuasa sakti. Ikut masa dunia ini, ambil lebih kurang 1 hari. Suami sila buat sesuka hati. Jangan cari pasal. Baik-baik. Liana Zahra, kau tenanglah berkurung. Aku pasti akan berkelakuan baik. Tunggu beta keluar kurungan, baru kita borak lagi. Alamak, Alhamdulillah selamat juga. Faris Iskandar. Ini semua saya yang cari, penulis drama pendek. Setiap orang memang berbakat. Kisah cinta kamu dengan Putri Suci. Biar mereka tulis skripnya. Tapi Liana Zahra ni, sejak kebelakangan ni, nampaknya jarang sangat naik angin. Ferris, cepat balik. Mak kamu mungkin tak sihat. Apa, saya balik sekarang? Tuan Razak, mak saya sakit. Saya kena balik cepat. Liana Zahra sedang berkurung untuk pencerahan sehari. Masa masih cukup, tapi ingat, sekarang masa kritikal. Setiap perbuatan kamu akan pengaruhi 2 dunia. Saya faham. Saya cuma nak tengok keadaan. Selesai urusan, saya terus balik. Keselamatan dunia terletak di tangan kamu seorang. Mak. Bukannya kata sakit teruk ke? Faris, syukur kamu dah balik. Mak ni sakit jiwa. Sakit jiwa sebab ronsing. Mak tipu saya? Mak tahu betapa sibuknya saya. Sibuk? Sibuk mana pun, mana lebih penting daripada hal hidup kamu yang paling utama. Mak minta tolong Mak Sewati, cari seorang gadis untuk kamu. Syaratnya bagus. Tak lama lagi sampai. Kamu mesti jumpa. Saya tak nak jumpa. Sekarang mana ada hati nak fikir pasal ni? Tak boleh. Hari ni jumpa pun kena jumpa. Tak jumpa pun kena jumpa. Mak ni sebenarnya nak apa? Saya dah ada teman wanita. Anak, Mak tolonglah. Sekali ini saja? Ya. Dengar kata, kami cuma nak yang terbaik untuk engkau. Ini perkara besar. Jangan main-main. Saya memang ada teman wanita. Teman wanita. Siapa pun tak boleh. Faris, kau mesti putus dengan dia. Sekarang juga putus sepenuhnya? Betul. Dengar kata mak kau. Ya. Dan kau mesti jumpa gadis yang datang hari ini. Kemudian bercinta. Ya. Lepas itu, kahwin. Ini menyangkut nyawa kau. Ayam, apa yang ayah cakap ni? Menyangkut nyawa saya macam mana? Ini tak masuk akal langsung. Anak, kedudukan kau sekarang sangat bahaya. Percayalah ibu ayah, kami takkan nak celakakan kau. Ada hal yang kami tak boleh beritahu. Kau cuma perlu tahu kalau kau tak ikut kata kami. Kau betul-betul boleh mampus. Ayam, Mak, kamu ada masalah ke? Alamak. Jangan tanya. Banyak sangatlah. Ibu ayah kan nak celakakan kau ke? Ayam, Mak, percayalah saya. Saya sekarang ni lain daripada dulu. Status hubungan saya sekarang berkait dengan hal negara. Kau, rupa-rupanya kau dah terlibat dengan hal-hal besar yang menggerunkan ni. Kau ni, mak ayah cakap kena dengar lagi. Cepat kahwin. Lepas diri dari semua kacau bilau ni. Lepas diri dari semua hal kacau bilau ni. Hidup aman damai. Ya anak. Kau cepat putus dengan teman wanita kau tu? Ferris. Kalau tak, kau betul-betul boleh mati. Aku mati? Kalau aku putus dengan dia, seluruh bumi pun musnah sama. Pak Iskandar, Kak Kipar. Inilah Alia Sofia yang saya sebut dulu. Cikgu Cemerlang Sekolah Rendah Bandar 1. Alia Sofia, ini Faris Iskandar, pelajar Cemerlang Universiti Gemilang Kota. Hello Pak Cik, Mak Cik. Hello, Ferris. Oh, baik. Alamak, gadis ni cantik berseri betul. Jom duduk. Alia Sofia ni,
Selamat datang. Jangan malu-malu. Duduklah. Jangan dekat aku. Kalau kau datang lagi, bumi nak meletup. Apa kau merepek ni? Faris ni, dia baik. Cuman, tak pandai cakap je. Ya, betul. Dia buat-buat bodoh je. Haha. Ferris, ada apa yang tak kau suka tentang saya? Kita boleh jadi kawan dulu? Kalau Liana Zahra tahu, aku balik rumah nak temu jodoh, dia mesti musnahkan seluruh bumi. Aku pergi dulu. Berani kau pergi. Hahaha. Saya rasa anak Alia Sofia ini memang baguslah. Dari teman wanita kau itu, yang entah di mana, lebih bagus 100 kali. Saya rasa kahwin sajalah. Kak Wati, kau tengoklah 2 hari ni. Ada hari baik tak? Pilih satu. Tetapkanlah. Ah, betul-betul. Wang hantaran ke apa ke? Semua boleh bincang. Pilih hari, daftar nikah dulu. Daftar nikah. Kawin dia. Faris Iskandar, beta cuma berkurung sekejap. Berani kau di dunia ini bincang kawin dengan makhluk hina. Hampir khianat. Tapi belum ada hadiah ikatan cinta. Faris Iskandar. Ah, hantu! Makhluk hina, larilah sepuas hati. Tengoklah boleh lari ke mana? Liana Zahra, kau kenapa dah keluar? Bukankah kata sehari? Kalau beta tak keluar lagi, suami beta di dunia ini nak kahwin orang lain. Bukan. Dengar penjelasan aku. Dengar aku terang. Aku tak nak janji temu jodoh pun. Ibu bapa aku yang... Tak payah kau terang lagi. Kalau suami tak nak kahwin beta, nak kahwin orang lain, beta musnahkan dunia ini. Sekarang hantar kau lahir semula. Lepas kau lahir semula, beta cari kau balik. Suami, jumpa lagi hayat depan. Faris Iskandar, kedudukan kamu dikesan. Letusan, gelombang tiada tanding berlaku. Apa dah jadi? Tak payah nak kesan, Tuan Razak. Tak payah nak kesan, Tuan Razak. Bumi akan musnah sebentar lagi. Faris Iskandar, atas hubungan lama kita, beta beri kamu masa sedikit. Beritahu pesanan terakhir. Ayam. Ibu. Inilah teman wanita saya, Liana Zahra. Sebabnya, saya tak boleh temu jodoh, tak boleh kahwin. Kalau tidak, dunia akan musnah. Teman wanita, dia juga pengamal kultivasi? Ferris, kekasih kau juga pengamal kultivasi? Juga, ayah, ibu, aku dengar perkataan kalian tadi. Rasa pelik. Kalian sebenarnya jumpa. Siapa dia? Pengamal kultivasi lain. Ya, kami pun nampak seorang pengamal kultivasi. Dia paksa kami, suruh awak cepat kahwin. Kalau awak tak kahwin, dia bunuh awak. Oh. Selain beta, ada lagi pengamal kultivasi lain. Paksa Faris kahwin. Semalam, seorang lelaki, dia datang. Lepas tu crack terus hilang. Ya, betul. Dia suruh ayah Faris berlutut. Dia cakap apa lagi? Oh. Kalau nak selamat, Faris mesti segera kahwin dengan gadis lain. Kahwin. Dia letak sumpahan pada kami. Kata Faris kena kahwin dalam 3 hari. Kalau tak, dia bunuh seluruh keluarga kami. Apa? Mak, ayah, kenapa tak beritahu saya awal? Kami takut nak cakap. Sumpahan makan tulang dan hati. Cara yang sungguh hina. Sumpahan dah dibatalkan. Tahu rupa dan nama pelakunya? Lelaki dewasa. Tinggi lampai, rambut panjang, pakai baju putih. Baju zaman kuno. Nama dia tak sebut. Beta akan periksa. Danish Lukman. Danish Lukman? Siapa dia? Abang seperguruanku. Dia cinta padaku, tapi aku tolak tegas. Tak sangka dia guna cara hina macam ni. Suamiku, salah Liana tak kenal orang.
sampai orang tua kena seksa. Buat suami dalam bahaya, kena tuduh tak bersalah. Tak. Mana boleh salahkan kau? Beta akan balik ke perguruan, cari Danish Lukman, setelkan kira-kira ini. Ini, dia. Hilang lagi. Anak, teman perempuan kau ni, dia sebenarnya siapa? Mak, ayah, cerita ini panjang. Nanti saya terangkan perlahan-lahan. Oh ya, saya kena beritahu Tuan Razak dulu. Bumi, nampaknya selamat buat sementara. Tuan, Tak payah cakap. Perkara yang berlaku, saya dah faham. Perkara ini salah faham besar. Tapi kita kena lebih berjaga-jaga. Pengamal kultivasi lain belum tentu berhasrat baik pada bumi. Sekarang kita kena cepat cari cara untuk dapatkan pampasan daripada kekasih awak atas kejadian ini. Hanya bila kemampuan kita meningkat, baru boleh jamin keselamatan negara. Pasukan penulis skrip mesti manfaatkan salah faham ini supaya Puteri Suci beri kita manfaat konkret. Ya, Pergilah. Suami, Liana Zahra, kau okey di sana? suami. Beta sudah hukum Danish Lukman dengan keras. Hal ini, beta salah sangka pada awak, tanpa siasat mendalam, hampir sebabkan bencana besar. Suami, beta yang salah. Oh, tak. Liana Zahra, kau juga cuma nak jaga hubungan kita. Pokok pangkalnya, aku yang tak beri rasa selamat cukup padamu. Suami, kau tak buat salah pun. Tak payah salahkan diri. bila pihak lain bersalah, ambil alih kesalahan itu, baru boleh tingkatkan rasa bersalah mereka. Aduh, masih salah aku juga. Kalau aku boleh beri rasa selamat padamu, kau tak akan terus. Aduh, bagaimana beta boleh syak kau kawin perempuan lain? Semua salah beta. Berjaya. Tambah minyak lagi. Antara kita tak perlu kira sangat. Lagipun kita suami isteri, perjalanan kita masih panjang. Cuma, lain kali, janganlah asyik nak musnahkan bumi, kawan dan keluarga saya. Semua dah nak pengsan. Alihkan perhatiannya pada penderitaan orang lain. Baru dia rasa lebih bersalah. Ya, beta terlupa tentang orang lain. Suami, ini cushion pencerahan yang beta selalu gunakan. Ditenun dari herba Dewa Purba. Boleh tenangkan badan dan jiwa, tingkatkan kefahaman. Beta hadiahkan pada suami sebagai tanda permintaan maaf. Ini, Suami, beta tak ganggu suami rehat lagi. Beta nak pergi, perbaiki Danish Lukman lagi. Jumpa lagi. Saya dah dapat idea untuk ayah pemandu ganti kembali bergaya. Bahagian kedua macam mana nak tulis. Kali ini pasti akan sangat laris. Cepat letak itu. Barang ini boleh tingkatkan kefahaman. Cepat. Pergi jemput beberapa ahli akademi. Sekarang juga. Razak Karim, apa sebenarnya kau nak buat? Masa saya sangat berharga. Yang itu, cecair roh pembina asas. Saya pun belum siap kaji sepenuhnya. Tinggal satu titik kunci saja. Kalau boleh selesaikan, kita boleh sembuhkan kanser. Cuba duduk atas sini dulu. Ini saja? Aku takut seluar aku kotor. Kalau tak boleh,
Aku adu kau. Buang masa penyelidik. Pen. Cepat ambil pen. Rupanya macam ni. Alamak. Senang sangat rupanya. Salah. Arah tumpuan aku dulu. Semua salah. Dapat ilmu pagi ini, mati petang pun rela. Mulai hari ini, manusia akan hapuskan kanser. Cushion ini boleh tingkatkan kecerdasan. Bagi aku cuba juga. Suami, snack pedas. Kau hantar dulu, aku dah habis makan. Boleh tak kau hantar lagi? Hantar 1 lori untuk dia. Suami, snack pedas ni. Masuk mulut macam api bakar badan. Masuk perut, tapi buat orang ketagih. Ni ke maksud kau? Sakit tapi seronok? Betul. Liana Zahra, di sini, makan pedas itu satu latihan. Semakin pedas, semakin teguh teras batinmu. Patutlah. Beta makan benda ni, jantung berdebar laju, darah mengalir deras. Ini memang satu ujian untuk tubuh dan semangat. Suami, muka aku. Suami, cepat tengok. Apa ni? Aku kena racun ke? Muka aku nak rosak ke? Aha, Liana Zahra, ini cuma jerawat. Jangan risau. Siapa suruh kau habiskan 10 bungkus snack pedas sekaligus dan minum air cola? Jerawat? Adakah ini petanda kemerosotan 5 langit? Adakah saya nak mati? Adakah saya kena racun rahsia yang tak dikenali? Oh ya, saya ingat lembah Raja Ubat. Baru hantar barang persembahan. Di dalamnya ada pil penawar racun dan pil awet muda. Suami, kau orang berpelajaran, lebih tahu. Tolong lihat. Pil awet muda ini, boleh rawat jerawat ini tak? Oh baik, Liana Zahra tunggu sekejap. Dalam pil ini ada sejenis enzim biologi istimewa. Ia boleh kunci telomere sel, buat sel kulit kembali serta merta ke keadaan punca usia 18 dan ia kekal. Kekal. Kembali ke keadaan 18 tahun. Bukankah itu hidup kekal muda? Organ dalaman tak terkesan. Cuma makan ini, walaupun hidup sampai 100 tahun. Muka kau masih muda macam 18. Tiada kedut, tiada tumpuk. Liang pori pun tiada. Kalau kita boleh pecahkan komponen di dalamnya. Walaupun tak dapat buat versi asal, sekurang-kurangnya buat versi murah 1/1000. Itu pun sudah jadi produk kecantikan yang gila-gila wanita seluruh dunia. Liana Zahra, jangan takut. Beta kenal racun ini. Jangan makan pil ini dulu. Kesan sampingan besar. Pergi rebus sup kacang hijau, 2 hari lagi pasti sembuh. Betul ke? Alamak, mana mungkin suami tipu awak? Suami, hebatnya awak. Sup kacang hijau, rahsia macam ini pun tahu. Saya pergi rebus sendiri. Inikah barang tiruan kita? Betul, versi asal tak boleh tiru. Komponen teras di dalam perlukan aura roh sebagai pembawa. Inilah yang dipanggil struktur tenaga roh. Kita tiada aura roh, tak dapat sintesis. Sayangnya, Tapi, tablet ubat ini, walaupun cuma ada 1/1000 kuasa pil asal, tetapi sudah boleh buat sel kulit usia 60 tahun dalam 1 minit capai tahap usia 18 tahun. Bukankah ini ubat hidup kekal muda? Tak boleh, pil ini masih belum boleh panjangkan umur. Cuma buat wajah kelihatan muda. Dan lagi, 1 pil ini hanya boleh tahan selama sebulan. sebulan? Bagusnya, pulih muda sepenuhnya. Setiap orang cuma beli sekali. Kalau tiap bulan, beli sekali.
Cukuplah. Cepatlah coba ubat ini. Aku dah muda semula. Kamu belum lagi. Baik. Cepat rakam. Ini video promosi terbaik. Aku betul-betul jadi muda. Ini, kalau jual ke luar negara, berapa harga sebotol? Orang asing tuh sanggup apa-apa untuk beli. Sekurang-kurangnya RM1 juta sebiji. Dan lagi, kita buat pemasaran terhad, sistem agihan stok. Nak beli sebiji, mesti beli produk kita. 1,000 tan dulu. Kalau tak beli, kita pun tak jual. Dulu, golongan pemodal asing eksploitasi kita dengan modal. Sekarang, giliran mereka dieksploitasi. Liana Zahra, ini Suami, lihatlah. Sup kacang hijau ini memang ubat penawar yang ampuh. Beta ikut kata kamu. Ambil air kolam dingin 1,000 tahun. Guna api sejati 3 unsur. Direneh perlahan selama 3 jam. Pati kacang hijau sepenuh kolam terkumpul dalam kuali ini. Lepas minum, jerawat memang hilang. Sup kacang hijau. Pati pekat. Direne api perlahan 3 unsur. Ini ke sup kacang hijau yang kita biasa tahu? tentu... Liana, Beta dah cakap, ini resipi rahsia, warisan keluarga Beta. Tapi, lain kali, jangan masak sebanyak ini. Sekecil mangkuk pun cukup. Suami bergurau. Ubat yang bagus, patutlah banyak. Kali ini, untung ada suami ajar. Kalau tidak, Beta hampir salah guna pil. Tambah susah saja. Kan kamu istri Beta. Siapa lagi Beta nak sayang? Wah suami, kusyen pencerahan yang Beta hadiahkan dulu. Cuma barang biasa. Sekadar tanda permohonan maaf. Kini pula, suami tolong Beta hapuskan sumpahan jahat ini. Beta. Rasa agak tak selesa. Liana Zahra, asalkan awak gembira, saya dah puas hati. Tak payahlah hadiah tak hadiah, terlalu berjarak. Tak boleh. Beta ini putri suci purba. Tak pernah berhutang sebab akibat. Suami baik sangat pada Beta. Mesti Beta balas jasa. Oh, ada dunia tempat suami. Walau tiada aura roh, tapi tanah luas Bukit Tinggi. Pasti kayak dengan Lombong. Itu betul. Guru Agung Beta tu, si Tua Degil, di Lembah Raja Ubat, pelihara seekor tikus pencari harta. Haiwan kecil tu, hidungnya sangat tajam. Khazanah langit dan bumi dalam radius 1,000 li. 어떻게 대타시겠어? Dia cium sekali. Langsung tahu di mana. Saya pergi curi untuk awak. Tikus pencari harta. Tapi di sini, tak ada lombong roh pun. Kita memang tiada aura roh. Tapi kita ada lombong. Lombong minyak, litium, nadir bumi, dan lombong logam nadir. Berkualiti tinggi. Banyak yang tertanam sangat dalam, sukar diteroka, dan lokasi pun tak tepat. Kalau tikus harta roh ini, boleh mengesannya. Lombong yang kita cari. Puluhan tahun tak jumpa, dengan tikus ini, boleh gali sesuka hati. Suami, tikus ini sudah sampai. Ia dah ikut plat jet tuannya. Awak pegang plat jet, boleh suruh ia buat kerja. Tikus ini tamak, suka makan bahan pati emas. Kena beri emas sikit-sikit. Jangan banyak sangat. Alamak. Tengok. Si kecil ini, comel juga rupanya. Benda kecil ini, betul boleh cari lombong ke? Kenapa dengannya? Janganlah. Awak, ini jam tangan yang aku kumpul gaji. Bertahun-tahun baru beli. Tuan, tengoklah dia macam tak puas hati dengan jam awak, nampaknya kurang tulen. Cepat pergi. Bawa sampel nadir bumi. Sini untuk saya. Ini lombong nadir bumi berat tulen tinggi. Nampaknya, dia suka juga. Maksud awak, di bawah tangga itu, ada lombong? Cepat. Tolong laraskan. Peta struktur geologi di bawah pangkalan kita. Sediakan satu lagi peralatan penerokaan. Kita mula gali malam ini. Ya,
kedalaman 150 meter. Tembusi batuan sedimen permukaan. Teras batu tunjukkan. Cisim granit. Tunggu gabungan mineral bersekutu. Ialah petanda pemineralan nadir bumi. 200 meter, grade semakin naik. Ini bukan pemineralan berselerak. Ini badan biji, ketebalan memberangsangkan. 300 meter. Astaga. Grade ini, skala ini, anggaran awal. Ini mungkin satu deposit amat besar. Bukan, ini bucu atas. Mendapat nadir bumi gergasi. Lapor Tuan, keputusan penerokan disahkan. Di bawah kaki kita, wujud satu, setara dengan jumlah nadir bumi global. Belum pernah berlaku. Jalur mineral sangat kaya. Ini, gunung emas. Bagusnya. Sekarang tubuhkan pasukan projek sulit tahap tertinggi. Perkara ini berkait nasib negara. Ya, Ia nak buat apa? Ia minta upah, kan? Minta upah tak masalah. Nanti, apa lombong ia nak makan, beri saja ia makan. Walaupun ia nak kunyah peluru berpandu, saya akan cabut peledak bagi ia makan. Tuan Faris, patut berita gembira pada Yang Mulia Puteri Suci. Basta. Cakap macam ini, pasti dia gembira. Liana Zahra belum tidur lagi? Suami, beta baru nak tidur. Tikus pencari harta tu masih dengar cakap tak? Tak buat kacau lagi kan? Bukan setakat dengar cakap. Ia pun berjasa besar. Tahu tak, tikus kecil ni hari ini, tolong kita jumpa satu khazanah yang sangat penting. Oh? Alam ini memang ada harta karun ke? Apa dia? Tak penting apa sebenarnya. Liana Zahra, setiap kali awak bagi sesuatu, ia sentiasa bawa kejutan. Pada dunia beta, kadang-kadang beta rasa, awaklah khazanah beta sebenar. Suami, awak... Liana Zahra, terima kasih. Bukan setakat hadiah, tapi lebih-lebih lagi, kerana sudi, jaga hati beta dari jauh, tolong beta, ambil berat dunia beta. Suami, bila awak jadi pandai bercakap manis macam ni? Beta cakap ikhlas. Dalam hati beta, segala di dunia ini tak setanding senyumanmu. Aku cakap, dialog ni terlebih sikit tak? Dia kan gadis pengamal kultivasi. Boleh terima dialog macam ni ke? Tenang, Tuan. Memang tak ada masalah. Beatrice, Abang Puteri Suci dah hilang akal kerana cinta. Lepas ni aku tak tulis skrip dah. Liana Zahra, kenapa awak diam? Suami, beta dah jemu berlatih. Gelaran Puteri Suci ini pun beta dah muak. Beta nak sekarang juga pergi ke sisi awak. Beta nak peluk awak. Beta nak awak katakan semua ini di depan beta. Nampak? Beta dah kata kata-kata ini memang kuat kan? Mungkinkah kita nak pujuk Puteri Suci ke bumi? Betul ke ni? Pakcik Guru Janggut Merah, Danish Lukman, kenapa korang datang? Hai anak derhaka, kau ini Puteri Suci. Tanah suci purba kita, pertandingan besar sekte kau tak hadir. Upacara agung sembah langit, kau pun tak mau pergi. Setiap hari sembunyi dalam gua ini. Asyik tengok, cermin ajaib dunia fana itu langsung tak patut. Ini hadiah pasangan kultivasi beta. Untuk bantu beta fahami dunia fana, tenangkan hati dan tumpukan jiwa. Mengarut. Kau berhubung dengan manusia dunia fana, sudah pun mengarut. Kemajuan latihan kau terhenti. Hati kau resah. Semua ini berpunca daripadanya. Pada pandangan beta, kau mesti putuskan jodoh dunia fana ini dan dengan anak murid beta ini, jadilah pasangan kultivasi. Kata-kata guru memang tepat. Danish Lukman, nampaknya kata-kata beta padamu. Tak kau ingat. Malah ajak Pakcik Guru datang tekan beta. Adik, perasaan abang padamu adalah ikhlas. Cuma abang tak rela. Kau leka dengan urusan duniawi hingga terabai latihan. Danish Lukman, kau memang pandai mengapi-apikan sengketa. Beta dengan pasangan kultivasi beta. Sudah 10 hayat berjodoh. Lupakan saja hasratmu. Celaka, kau mewarisi tanah suci purba. Mana boleh berkait dengan orang fana. Nampaknya aku perlu
menyedarkanmu. Aduh, Itu barang pemberian. Pasangan kultivasiku, kau berani musnahkannya? barang mainan remeh. Musnah habis cerita. Liana Zahra, jangan degil. Kau yang degil. Si tua bebal. Kau, Hari ini aku akan tunjukkan kemurkaan Putri Suci. bilakah pedang si gadis ini menjadi begini, tajam dan murni? Serangan tadi, tenaga rohnya padat bagai nyata. Malah ada kesan tembusan yang sukar digambarkan. Dalam masa singkat, kekuatannya meningkat begitu drastik. Si tua bebal, kau musnahkan barang kesayangan. Pemberian suamiku, hari ini kau pasti bayar harganya. Degil tak sedar diri. Demi barang mainan duniawi yang tak sedap dipandang itu, demi seorang makhluk dari dunia bawah yang hina, kau berani cabar pacik gurumu dengan pedang? Mungkinkah kau benar-benar mahu khianati tanah suci? Apa salahnya? Liana Zahra, buka matamu lebar-lebar. Kau adalah putri suci. Tanah suci purba. Kau memikul warisan. Dan maruah perguruan ini. Jalanmu jalan abadi. Jalan agung tertinggi. Patutkah tenggelam dalam sampah yang rosakkan teras batin? Terlena cinta pribadi? Kamu yang paksa Beta. Beta nak ke sana. Nak minum air cola. Nak duduk atas kerusi urut. Jumpa suami Beta. Bersama dia. Apa kena-mengena dengan kamu? Biar sangat. Semua anak murid dengarkan. Aktifkan formasi pelindung gunung. Kurung Putri Suci. Formasi pelindung gunung yang hebat. Nampak padu satu jasad, kukuh tak tertembus. Ratusan tahun ini, cuma ini saja yang kamu tahu kan? Suami Beta pernah kata, semua struktur di dunia ada titik lemahnya. Seperti titik tumpu tuas. Disitulah. Mana boleh jadi? Ini kan formasi pelindung gunung, tanah suci purba. Walaupun kemuncak tahap janin roh terperangkap dalamnya pun akan bersusah payah. Macam mana kamu boleh langsung nampak titik kuncinya? Cuma dengan satu pedang, formasi ini pun hancur? Tiada yang mustahil. Kamu tahu apa itu? Mekanik struktur? Kamu tahu apa itu? Prinsip tuas? Kamu berkenal? Apa yang kamu cakap? Inilah kuasa sains. Orang tua keras kepala macam kamu takkan faham. Tunggu Beta, suami. Buka, buka, buka. Adik seperguruan, jangan! Perkara hari ini, semua gara-gara kamu. Nanti Beta balik, baru kita kira. Ini tak mungkin. Dia betul-betul berjaya merobohkan penghalang dimensi. Terpaksa naik ke langit, bukan turun menjelma. Dia pergi ke dunia itu. Habislah. Tanah suci purba kita. Nama baik beribu tahun. Hancur seketika. Aduh. Tuan Razak, Tuan Zaki, telah dikesan kehidupan tenaga tinggi amat, memecah penghalang dimensi secara paksa. Jalan arah jelas menuju ke koordinat alam semesta kita. Apa maksudnya ini? Putri Suci Liana Zahra, dia sedang menuju alam semesta kita. Liana Zahra betul-betul nak ke bumi. Anggaran sampai bila? Aliran ruang kacau, gangguan teruk, kelajuan sangat tak stabil. Berdasarkan kiraan terkini sistem, anggaran masa tiba di bumi ialah 240 jam. Maknanya 10 hari. 10 hari? Liana Zahra tinggal 10 hari lagi sampai ke bumi. Semua faham situasi? Faham. Cuma ada 10 hari. Ini bukan latihan. Ini adalah hubungan rasmi pertama yang menentukan hala masa depan dua dunia. Malah keselamatan bumi. Hubungan rasmi pertama. Tuan Razak, sila beri arahan. Baik. Kalau kata-kata ini tak bikin gadis suci, Paling hebat di Suryana untuk saya. Kita di Suryana ada tradisi beribu tahun. Mesti ikut piawaian tertinggi untuk upacara sambut pengantin.
Puteri suci mesti dikawinkan dengan penuh gilang gemilang ke negara kita, Suryana. Ya, Liana Zahra ialah pengamal kultivasi dan puteri suci. Gaya golongan abadi. Perayaan agung sekte yang dia pernah lihat bukanlah sesuatu yang boleh kita bayangkan. Tapi apa yang Suryana ada, dia pun mungkin tak pernah lihat. Jadi Beta nak buatkan satu majlis yang sampai dewa pun datang akan terkejut melihat gempaknya. Tuan Beta pun tak sangka. Perkara jadi begini. Awalnya Beta fikir, ini cuma urusan pribadi Beta. Saudara Faris, sejak saat kau ambil loket jet itu, ini bukan lagi urusan kau seorang. Majlis perkahwinan ini akan jadi upacara hubungan dua tamadun. Beta faham. Terima kasih, negara. Beta pasti siapkan misi ini. Tuan, bukankah kita nak sambut pengantin? Buat apa bawa banyak kereta kebal dengan peluru berpandu? Alamak, kau tak faham apa-apa. Ini baru namanya gempak. Ini baru namanya adat negara besar. Kau belajar baik-baiklah. Kau guna kereta kebal. Susun jadi aksara bahagia berganda. Haha, macam mana? Kereta pengantin ni cukup gempak tak? Kereta kebal-kebal ni, kalau dihantar keluar, boleh ratakan sebuah negara kecil. Lagipun Beta sediakan untuk kau 1000 biji. Peluru berpandu angin barat laut. Di dalamnya pakai peluru asap berwarna khas. Khusus jadi meriam sambutan untuk kau. Kereta kebal jadi kereta pengantin. Peluru berpandu jadi meriam sambutan. Tuan, ini acara begini terlalu besar. Besar apa? Bila berhadapan dengan keluarga pengantin perempuan begini, kalau tak tunjuk kekuatan, nanti di rumah mereka, makan nasi pun tak selesa. Ni gentar strategik, faham? Ya Tuhan, apa ini? Suryana berkumpul. Apa di kawasan pedalaman mereka? Kereta kebal ini? Berapa banyak? Tuan, sekurang-kurangnya lebih 20,000 buah kereta kebal. Orang Suryana gila ke? Banyak sangat kereta kebal. Mereka nak lawan siapa? Tuan, kereta kebal mereka tak bentuk formasi serangan. Sebaliknya mereka atur jadi satu corak besar, aksara bahagia berganda. Aksara bahagia? Apa maksudnya? Adakah mereka nak tunjuk kekuatan kita? Nak pukul kita ramai-ramai? Tuan, saya analisa semua kemungkinan. Aksara bahagia ini, dalam budaya Suryana, biasanya maksudkan majlis perkahwinan gembira, ucapan tahniah. Perkahwinan? Mereka guna 20,000 kereta kebal untuk ucap tahniah perkahwinan? Mereka gila atau kita yang gila? Kau cakap Suryana dah gerakkan 20,000 kereta kebal serta dirikan 1000 peluru berpandu benua. Semata-mata untuk majlis kahwin kau. Kau ingat Beta budak 3 tahun ke? Siasat lagi. Mesti mereka nak bertindak. Ya. Otak Tuan ada masalah ke? Kereta kebal mereka sendiri, diletak di kawasan sendiri. Nak lawan siapa? Makhluk asing ke? Suami kau dengar tak? Aliran ruang kacau di sini masih kuat. Isyarat tak stabil. Beta boleh dengar. Liana Zahra, macam mana situasi sana? Berapa lama lagi? Baik, Beta dah mula sesuaikan diri dengan celah dinding ini. Ikut kelajuan sekarang, sampai ke dunia kau. Ambil 7 hari lagi. Cuma merentas ini penatkan badan. Perlu rehat selalu. Suami, kau sihat ke? Beta sangat rindu. Beta sihat, Liana Zahra. Kau fokus pada perjalanan, jaga keselamatan. Kami semua dah sedia. Tunggu kau datang. Suami kau tenanglah. Lepas 7 hari nanti, baru boleh jumpa. Kali ini pasti tiada siapa boleh halang kita lagi. Suami isyarat tak baik. Buat masa ini sajalah. Tunggu Beta dekat sikit, baru hubungi kau. Faris Iskandar, Puteri Suci, ada 7 hari lagi nak sampai. 7 hari ini kita tak boleh tunggu je. Tempat dan gempak dah diatur. Kena fikir benda lain. Apa lagi yang difikirkan? Pemandangan ini memang habis banyak duit. Hei, ambil peluang hari-hari ini. Kita kena pergi bantu negara. Dan juga untuk awak sendiri, cari duit hantaran kahwin. Cari duit hantaran. Macam mana nak cari? Hari-hari ini, banyak orang tua luar negara dah telefon saya. Tanya kita panggil kereta kebal. Nak buat apa? Saya tak layan lagi. Ambil peluang hari-hari ini. Kita pergi luar negara mengaut keuntungan. Maksud awak barangan penjagaan kulit yang kita dah hasilkan dulu dengan mesin litografi sifar 0.1 nanometer? Betul. Esok ada Expo Teknologi Global.
Kita bawa semua barang ni. Pergi buka gerai. Tuan-tuan dan puan-puan, chip perisai dewa kami ialah head physical Tuan Reza, Tuan Santoso, umat manusia 2 nanometer. Untuk hasilkan chip ini, kami laburkan 2.360 bilion ringgit. Chip ini ialah chip terhebat dalam sejarah manusia setakat ini. Ia juga jurang besar yang negara yang cuma tahu tiru takkan dapat merentasi. 2 nanometer memang hebat. Ya, berbanding Suryana. Jurang perbezaan ni pun sekurang-kurangnya 20 tahun lagi. Wah, wakil negara yang hanya tahu tiru pun datang tahun ini. Bawa apa lagi? Masih benda sama, sarung telefon murah. Tak ada apa-apa pun. Cuma bawa sedikit hasil tempatan. Nak buka gerai jalanan. Gerai jalanan? Nampaknya akhirnya kamu sedar kedudukan sendiri. Sudut sana tu, sila pergi. Sesuai untuk kamu. Ini apa? Bateri butang lah. Tak ada apa-apa. Ini chip terbaru kami. Suryana hasilkan chip bara 1. Kamu pun bawa chip? Dah aku cakap, head physical chip. 2 nanometer. Kamu buat berapa? 7 nanometer pun dah siap? Alamak, minta maaf. Alat pengukur kami tak cukup tepat. Sukar nak ukur betul-betul. Dalam sifar perpuluhan 1 nanometer. Kamu merepek, dah gila ke? Saiz atom pun berapa? Sifar perpuluhan 1 nanometer maksudnya. Kamu kena ukir pada atom. Dengan teknologi manusia sekarang, mustahil boleh buat. Kamu mengarut tanpa fikir dulu. Betul lah. Apa yang teknologi tak boleh, formasi kami boleh. Dengan pen laser ini, saya dah ceroboh semua. Sistem satelit negara Raja Wali. Terus besarkan lagi. Ini nampaknya pangkalan tentera laut negara Raja Wali, siaran langsung. Ini mestilah kapal induk Dewi Merdeka negara Raja Wali. Apa? Macam mana kamu buat? Sepasang pen laser boleh hasilkan unjuran macam ni. Jumlah pengiraan ni sungguh menakutkan. Mustahil. Kamu tak mungkin ada teknologi macam ni. Chip sifar perpuluhan 1 nanometer. Langsung tak mungkin wujud. Ia melampaui head physical. Teknologi kamu setinggi mana pun tak mungkin atasi head physical. Fakta depan mata, percaya atau tak terpulang. Mana mesin litografi kamu? Tunjuklah mesin litografi kamu. Ini bukan mesin litografi. Yang ini pula beta buat daripada serpihan formasi pembunuh abadi, pisau ukir halus yang beta tempa. Chip kami dibuat pakai benda ni, satu demi satu diukir tangan. Semangat tukang mahir tulan. Faham tak? Berapa harga chip ini? Kami dari negara matahari terbit nak beli. Barang ni murah je, RM100 Suryana. Satu kati. Apa? RM100. Satu kati? Kamu jual kubis ke? Buat borong kat sini? Mesti ada lagi syarat lain. Mestilah ada syarat. Beli satu kati chip kami, mesti ambil 10,000 unit. Produk penjagaan kulit kami. 1 unit 20 gram. RM1 juta. Tak terima hutang. Produk penjagaan kulit tak guna apa ni? RM1 juta. Sila tonton video rakaman. Kami boleh berikan sampel percubaan. Kamu boleh cuba produk penjagaan kulit kami. Betul-betul boleh ke tak? Buat kamu jadi muda. Tentu, saya nak ingatkan kamu, tempoh sahnya cuma sebulan. Nak kekal muda selamanya, kena beli lebih banyak produk penjagaan kulit kami. Cuma satu fungsi ni je. Kena paksa beli. Sama dengan chip. Ini rompakan. Ini namanya ekonomi pasaran. Harga ditetapkan sendiri. Tak suka mahal, kami tak paksa. Kamu beli, tak beli pun tak apa. Lagipun dulu, Bah agar सब कुछ दांव पे लगा दे. main cara sama kan? Kita balik. Apa? Faris Iskandar tu beberapa bulan lalu masih pelajar. Sekarang dah jadi tuan timbalan. Betul tuan, maklumat tunjuk. Semua kemajuan teknologi, Suryana yang berlaku tiba-tiba, ada kaitan dengan Faris Iskandar. Kesimpulannya, dia seorang saintis super yang menyamar. Dalam kepalanya,
ada pokok teknologi 50 tahun lebih maju. Selagi dia hidup, hegemoni teknologi kita runtuh dalam setahun. Memandangkan dia cuma manusia. Biarkan dia di sini, agar selamanya tak pulang ke Suryana. Tuan Razak, hari ini kita jual produk penjagaan kulit 100 bilion ringgit. Seluruh dunia, kita sudah kaut. Kali ini memang berjaya. Wang hantaran kau dikembalikan. Tuan Razak Encik Faris, malangnya, lawatan ke pameran teknologi tamat di sini. Saya tak mau kau bawa pulang teknologi yang bukan hak kau. Kau nak buat apa? Buat apa? Tentu nak hantar kau mati. Kami cuma datang jual barang sikit. Bunuh kami buat apa? Jangan buat-buat. Saya dah siasat. Faris Iskandar kunci. Kejayaan teknologi Suryana. Bunuh dia saja, maka Suryana takkan dapat maju. Dan kedudukan hegemoni teknologi. Negara Raja Wali kekal. Faris Iskandar, saya akan buat kekacauan. Awak cari peluang, lari ke laluan kecemasan. Tuan Razak, awak Jangan risau. Hidup saya dah cukup bernilai. Boleh jadi batu loncatan. Untuk awak, tak kerugi. Ingat, hidup seterusnya, awak masih bawahan saya. Apa dah jadi? Kenapa saya tak boleh gerak? Gelombang ini, mungkinkah Makhluk hina dari mana? Berani sentuh suami beta. Ini, apa benda ni? Raksasa apa? Beta Putri Suci Purba, Liana Zahra. Hina macam kamu, berani sentuh suami saya? Tunggu. Wak nak cakap apa lagi? Razak Karim, jangan lupa. Pameran teknologi ini siaran langsung global. apa sangat? Suryana kamu bersekongkol dengan kuasa luar, membunuh manusia. Suryana akan selamanya dituduh membantai manusia, berkomplot dengan makhluk asing. Tuduhan? Sepanjang hidup beta, perlu ke makhluk hina. Campur tangan? Faris, suruh dia berhenti. Tapi Tuan Razak, awak hampir mati tadi. Awak masih kisah. Apa kata mereka? Tak boleh, Faris. Ikut arahan saya. Suruh dia berhenti. Liana, masuk sini dulu. Suami? Awak, kenapa halang saya? Betul, Tuan Razak. Kenapa halang Liana? Bunuh mereka. Suryana bertindak dengan jujur dan terang. Kalau awak biarkan dia bertindak hari ini, apa bezanya dengan yang kuat menindas yang lemah atau bully hegemoni? Kita mesti menang, tapi menang dengan cara yang berhema. Tapi, Faris, saya dah kata. Suryana bertindak, sentiasa berpegang pada hati yang lurus, jujur dan terang. Menggunakan kuasa untuk menindas, membuli yang lemah, itu cara mereka. Bukan cara kita. tapi mereka yang salah dulu. Lagipun, dengan Liana Zahra di sini, kenapa kita perlu kisah pandangan mereka? Ini bukan soal takut. Ini soal tulang belakang marwah. Kewibawaan Suryana tidak pernah dibina atas ugutan terhadap yang lemah. Kalau awak biarkan dia, bunuh mereka hari ini. Apa bezanya kita dengan mereka? Tuan Razak, awak betul. Liana Zahra, jangan bunuh sesiapa lagi. Hukuman mati boleh dielak, tapi hukuman hidup tak boleh lari. Aduh! Otak aku. Apakah ini? Ini sumpahan makan hati dan tulang. Sesiapa terkena sumpahan ini, setiap hari pada tengah hari lewat sedikit, seluruh tulang badan, rasa digigit ribuan semut. Anggaplah ini sebagai hukuman kecil untuk kamu. Suami, awak ada cedera? Awak okey tak? Saya okey, Liana Zahra. Kamu datang memang sangat tepat pada masanya. Anda Razak Karim, beta dengar suami sebut, tadi anda korbankan diri? Beta akan ingat budi ini? Tak perlu. Faris Iskandar amat berharga bagi kami. Walaupun beta mati, beta akan lindungi Faris dari ancaman. Alamak, sekarang jadi seluruh dunia tahu kita ada putri suci. Ya, Liana Zahra. Kamu muncul begini, terlalu mencolok. Beta bertindak, tak perlu sembunyi. Beta sudah datang, tiada siapa boleh buli kamu. Yang mulia putri suci, memandangkan anda sudah tiba di bumi. Kami berharap boleh jalin hubungan persahabatan.
Suryana kami akan sediakan segala kemudahan. Sudah tentu, kami juga harap boleh saling bertukar kelebihan. Dunia suami. Beta akan lindungi. Tukar-menukar? Oh ya, Ini Puteri Suci, bukankah Anda patut datang beberapa hari lagi? Kami Suryana dah siapkan majlis perkahwinan untuk kalian berdua. Semua persiapan dah siap. beta rindu suami siang malam. Jadi terbang lebih laju. Tentang berkahwin, belum jumpa ibu bapa lagi. Mana boleh bincang kahwin? Liana Zahra, bukankah kau dah jumpa ibu bapa aku? Masa itu, abang seperguruan kau datang. Tak sama. Masa itu cuma bayang maya beta. Tak kira. Tak kira, Liana Zahra, adakah awak tak nak kahwin saya? Alamak si bodoh. Puteri Suci nak jumpa keluarga awak. Cepat bawa Puteri Suci. Pulang jumpa mak bapak awak. Liana, adakah itu maksud awak? Awak ni, macam mana awak besar begini? Ya, betul. Mak bapa saya dah lama nak jumpa awak. Liana, jom ikut saya balik. Ini sumpahan makan tulang dan hati. Yang kena sumpahan ini, setiap hari tengah hari lewat, seluruh tulang rasa macam digigit ribuan semut. Ini cuman hukuman kecil untuk kamu. Orang tua, gadis ini bukan ke dia yang datang rumah kita dulu? Nampaknya ya. Alamak. Anak kita memang berjaya. Dapat cari Puteri Suci balik. Hahaha. Mak, ayah, Liana dah sampai. Ayo. Liana ucap salam pada Pakcik dan Makcik Iskandar. Cepat. Cepat. Duduk. Terima kasih Makcik. Hahaha. Cik Liana, kampung halaman awak di dunia kultivasi kan? Betul. Hahaha. Tempat bagus. Hahaha. Kalau awak dengan Faris, serius lah? Jodoh cinta 10 hayat takkan berubah dalam hayat ini. Hahaha. Mak, jangan tanya lagi. Ini loket pelindung roh. Hadiah untuk Pak dan Mak Iskandar. Boleh pelihara kesihatan, kebal segala bala. Alamak ini terlalu berharga. Tak boleh. Ini hadiah saya. Sila terimalah. Ini, alamak. Hahaha, alamak. Ferris, kau mesti layan dia baik-baik. Jangan bully dia. Dia pun takkan kena bully. Hahaha. Lapor Tuan Razak, setiap negara sedang mesyuarat tergesa. Ramai negara minta kami dedahkan pelan tamadun kultivasi. Beritahu mereka, ini sebahagian daripada kebangkitan. Budaya tradisi Suryana kami. Urusan dalaman semata. Tuan Razak, dari kuision pencerahan yang diberi Puteri Suci, kami ekstrak 1, faktor pecutan pemikiran. Uji kaji awal tunjuk, ia tingkat aktiviti otak lebih 300%. Kalau hasil besar, tahap kecerdasan manusia mungkin meningkat mendadak. Bagus. Teruskan kajian. Tapi ingat, rahsia mutlak. Selain itu, perkahwinan Puteri Suci. Persiapan macam mana? Semua siap. Ikut arahan Tuan. Meriam sambutan angin timur. Kereta pengantin kereta kebal. Iringan jet pejuang. Semua dah diatur. Bagus. Bila Faris dan Puteri Suci balik dari rumah, kita nak tunjukkan pada dunia satu majlis kahwin yang benar-benar legenda. Liana Zahra, perlahan sikit. Beta takut tinggi. Suami jangan risau. Beta di sini, suami takkan jatuh. Dunia suami. Walaupun tiada aura roh, tapi ada kemeriahannya sendiri. Awak suka tak? Sukalah. Sebab ada awak. Ini, apa ni? Pil asas. Suami, walaupun tiada akar roh, tapi lepas telan pil ini, boleh lanjut umur 100 tahun, kebal semua penyakit. Suami, beta doakan suami panjang umur, rezeki dan tuah berpanjangan. Ni awak rasa beta hidup tak cukup lama ke? Nak teman awak lebih lama? Tentu sekali,
Faris Iskandar. Puteri Suci. Korang dah sampai mana? Majlis kahwin nak mula dah? Kami dah sampai atas. Nak turun sekarang. Jangan turun dulu. Dari atas nampak lebih cantik kot. Apa? Semua unit perhatian. Mula! Wah. Apa maksud persiapan sebegini? Liana Zahra, ini cara kahwin dunia kita. Beta nak beri awak. Majlis yang Dewi pun cemburu. Suami, dalam hayat ini, kita mesti bersama dengan baik. Liana Zahra, kau menderhaka keluar tanah suci. Berani lagi tunjuk-tunjuk di sini. Kau ingat, lari ke sini, boleh lepas dari beta? Tetua janggut merah. Kenapa Datuk datang? Langsung tak habis-habis. Semua bersedia. Tetua janggut merah. Danish Lukman. Ini bukan tanah suci purba. Jangan berani berkasar di sini. Celaka. Kau mencuri khazanah suci perguruan, merosakkan tembok dimensi, lari ke dunia hina ini. Hari ini, kau dan dunia hina itu akan kuhapuskan sekali. Kalau kau insaf sekarang, ikut beta pulang, barulah dunia ini terlepas daripada malapetaka. Ini wilayah Suryana, bumi. Pencerobohan bersenjata tanpa kebenaran bermakna pencerobohan. Semua unit perhatian. Masuk siaga tempur tahap 1. Liana Zahra, dulu kau ambil masa lama nak sampai. Macam mana dia boleh sampai secepat ini? Itu bukan jasad sebenarnya. Dia cuma guna senjata sakti untuk pancarkan bayang maya dan tekanan aura. Untuk jasad sebenar menyeberang, perlukan lagi beberapa hari. Jadi apa kita buat sekarang? Si tua bangka, kalau berani, datanglah dengan jasad sebenar. Lihat sama ada beta ada cara untuk layan kau. Sombong sungguh. 3 hari. Selepas 3 hari, aku pasti ratakan dunia ini dan bawa kau balik ke gunung. Jom, kita balik. Mengesan 2, isyarat hidup tenaga super tinggi. Sedang menembusi penghalang dimensi. Berdasarkan kiraan, masa mereka untuk tembus dan tiba, paling lama 3 hari. Maksudnya, kita cuma ada 3 hari untuk bersedia. Kali ini bumi dalam bahaya. Tuan, bagaimana keadaan sekarang? Tinggal 3 hari lagi. Risiko mendesak dari Kementerian Luar, Pakatan Barat, Pakatan Utara. Pemimpin 17 negara mengumumkan pertemuan rasmi. Mereka sepakat menuduh Suryana secara sepihak membawa masuk pengamal kultivasi dari dunia lain. Ancaman global. Langsung ke pokoknya. Ya, mereka sepakat menuduh Suryana membawa masuk hidupan dunia lain yang amat bahaya, mengancam keselamatan seluruh umat manusia. Mereka menuntut kita bertanggung jawab sepenuhnya. Anjaman? Liana Zahra datang untuk bantu kita. Dia baru saja bantu kita selesaikan masalah Danish Lukman. Mereka itu, tetua janggut merah itu, Danish Lukman. Dialah penceroboh sebenar dan ancaman sebenarnya. Mereka juga kata menuntut kita kawal sepenuhnya Puteri Suci, asingkan Puteri Suci. Sehingga krisis selesai. Mengarut, kawal, asingkan. Mereka ingat ini urusan apa? Puteri Suci adalah tetamu yang kita jemput. Juga sekutu kita. Melawan ancaman bersama. Betul kata Tuan Razak. Liana Zahra di pihak kita. Demi kita, dia sanggup lawan perguruannya sendiri. Sekarang, dia hadapi pula buruan dari dunianya. Dialah pihak kita. Mereka itu cuma tahu bersembunyi, campur tangan sesuka hati. Tuan Razak, ketakutan mereka boleh saya faham. Bagi mereka, beta mewakili kuasa yang tak dapat difahami. Manusia bila berhadapan dengan perkara yang tak difahami, mencari kawalan adalah tindak balas paling langsung si lemah. Tapi itu tak boleh. Tetua janggut merah dan yang lain datang ke bumi untuk mencari beta. Itu pun tak boleh. Tak mengapa, mereka bukannya mahu mengurung beta supaya rasa tenang. Beta bersedia bekerja sama. Liana Zahra, tak boleh. Bagaimana awak boleh? Suami, jangan gelisah. Dengar dulu kata beta. Dengan kekuatan bumi, tiada tempat yang dapat mengurung beta. Bukankah mereka hanya ingin rasa tenang? Beta akan beri mereka ketenangan itu. Puteri Suci, ini terlalu menganiaya yang mulia. Lagipun, bagaimana jika mereka makin berani? Dia niaya? Berbanding suami dan dunia ini musnah kerana beta. Ini apa sangat? Mengenai sama ada mereka akan makin berani. Tuan Razak, 3 hari lagi musuh kuat datang. Mereka akan faham sendiri. Siapa sebenarnya yang berdiri di barisan depan? Saya paham Liana Zahra. Terima kasih. Puteri Suci mulia hati.
Lapang dadanya, pandangannya jauh. Saya Razak, terima pengajaran. Atas nama Suryana, atas nama semua saudara bumi yang tahu pertimbangan, saya ucapkan terima kasih atas budi putri yang utamakan kepentingan bersama. Tuan Razak tak payah banyak adat. Beta sudah pilih suami. Pilih dunia ini, tentu akan maju undur bersama. Putri Suci jangan risau. Drama ini, kami pasti akan mainkan dengan baik. Dan beta jamin, tak akan biarkan yang mulia alami kesusahan sebenar. Atau layanan buruk. Faris Iskandar, Ada alat temankan Putri Suci, ikut serta sepenuhnya. Ingat, ini strategi, bukan tunduk. Matlamat kita tetap sama. Lindungi bumi. Halau musuh yang datang. saya faham. Putri Suci, yang mulia terpaksa bersabar. Ada pemantauan masa nyata. Pandangan awam luar, buat sementara sudah reda. Tak apa. Kalau buatlah sampai habis. Barang kecil ini agak unik juga. Putri Suci, kalau sampai ke tahap paling teruk, beta nak tanya, berapa peratus keyakinan yang mulia? Boleh tahan mereka? Sekurang-kurangnya, selamatkan bumi daripada terus musnah. Kalau cuma nak selamatkan diri sendiri, waktu itu, formasi yang awak buat di sini, dan beberapa senjata saktiku, beta yakin 70%. Hanya boleh bawa suami seorang keluar dari sini dengan selamat. Saya seorang, tak boleh macam tu. Nak lindungi seluruh bumi, nak tahan kemarahan mereka. Yang julatnya sangat luas, kuasa sakti pemusnah. Bumi terlalu besar, tapi beta cuma seorang. Kenapa semua muka muram begini? Ketua Institut Lama, kali ini, bumi mungkin tak dapat diselamatkan. Jangan takut. Keselamatan bumi tak boleh diletakkan di bahu seorang saja. Kita orang bumi, mesti lindungi bumi dengan cara kita sendiri. Betul. Kita dah lama mengkaji barangan kultivasi yang dibawa Putri Suci, walaupun prinsipnya berbeza, tapi kuasa pengamal kultivasi pada dasarnya juga satu bentuk penggunaan tenaga dan hukum. Kita cuma kekurangan teori asas untuk sistem ini. Asalkan dapat kaedah latihan, guna superkomputer kita, lakukan kejuruteraan songsang, pasti kita jumpa cara untuk halang mereka. Putri Suci, apa pendapat anda? Dengan kepintaran insan biasa, menganalisis kaedah langit, bukan mustahil langsung. Ini naskah kepekaan purba, kaedah paling asas dari tanah suci purba kami. Ia menerangkan cara asas, menarik tenaga, melatih tenaga, dan memusatkan roh. Tak tahu, jika ia berguna untuk kamu? Naskah kepekaan purba. Bagus. Dengan buku asas ini, cukup dah. Beri kami sedikit masa. Kumpul tempat terbaik dalam fizik teori, fizik tenaga tinggi, bioinformatik, dan matematik pengiraan. Tambahkan pula superkomputer kelas Tianhe. Saya tak percaya. Kami tak boleh pecahkan kod asas mengejar keabadian ini. Suami, beta masih kurang yakin. Guna teknologi kamu untuk analisis kaedah kultivasi kami. Bunyinya tak kena. Tenang Liana Zahra. Di dunia kami, DNA Tuhan pun, boleh kami buat penjujukan? Seni sakti kalian, di mata beta, cuma seperti kod yang berjalan dalam meridian tubuh. Walaupun beta tak faham, dua orang mereka ini pasti akan faham. Tak betul ni. Ini tak betul. Ahli akademi, ada apa? Mungkinkah kamu tak dapat uraikannya? Seni ini terlalu primitif lah. Langsung macam kod sampah bertimbun. Kod sampah bertimbun? Apa maksudnya? Lihat sini. Untuk tukar aura roh ke tenaga bio, tenaga ini disuruh dalam meridian berpusing 3 pusingan besar. Ini macam dari ibu kota ke luar kota, tapi sengaja ambil jalan ke selatan. Apa kecekapan sampah ini? Kecekapan? Ini kitab asas. Warisan tanah suci purba kami. Mana mungkin rendah kecekapan? Bukan rendah kecekapan. Proses ini buang tenaga sampai 40%. Dan langsung tiada mekanisme cegah beban lebih. Tak hairanlah pengamal kultivasi mudah hilang kawalan ketika berlatih. Kode ini penuh pepijat. Memang akan rosak. Hilang kawalan ketika berlatih? Seni ini boleh buat orang hilang kawalan? Bukan buat orang hilang kawalan, tapi kebarang kalian tinggi. Jangan risau, kami akan bantu kamu ubah suai seni ini sekarang. Mungkinkah kamu boleh ubah suai seni ini? Beri saya sehari. Saya akan tunjukkan
Apa itu kuasa teknologi? Lihat baik-baik, dia mula ikut skema ketiga. Laras titik darah tengah ke titik lautan tenaga. Litar tenaga roh antara mereka. Langsung elak bahagian meridian. Undi hempedu kaki yang berlebihan. Langsung ambil laluan optimum. Rintangan aliran tenaga. Turun di jangka 47%. Isyarat bioelektrik mula naik serentak, kelompok mitokondria, aktivitinya meningkat, gelombang kesedaran roh mula resonans dengan aliran tenaga roh baru. Sont arrivés. Bukan naik 10 kali saja. Kadar penyerapan dan penukaran aura roh hampir sempurna. Penggunaan tenaga turun 70%. Kadar sinkronisasi pikiran dan tenaga hampir 100%. Latihan saya ribuan tahun ini ternyata ambil jalan yang begitu memutar. Mari Puteri Suci, jalankan satu kitaran lagi. Alat saya tunjukkan. Awak hampir capai tahap agung. Baik. Wah, berjaya. Ya, Model kami betul. betul. Dia sedang bentuk semula sistem tenaganya. Halangan sedang dipaksa tembus. Saya capai tahap agung. Walaupun baru mula, tapi pengumpulan tenaga dan pemahaman hukum jalan perlukan masa. Tapi tenaga sudah stabil. Kalahkan tetua janggut merah, bukan masalah lagi. Bagus, bumi selamat. Bagus, Liana Zahra. Awak berjaya. Awak okey ke? Macam mana? Beda okey. Terima kasih atas budi kalian. Liana Zahra akan ingat. Walaupun sekarang, alahkan tetua janggut merah, bukan masalah besar lagi. Tapi, beta di tahap agung, kalau dia nekat dan melawan sampai mati, beta cuma boleh lindungi kawasan utama Suryana. Tak boleh jamin setiap pelosok dunia selamat. Tak boleh jamin setiap pelosok dunia selamat. Mungkin ini bukan perkara buruk. Tuan Razak, apa maksud awak ni? Maksudnya, Suryana kita sekarang ada Dewi Pelindung. Tapi negara lain, keselamatan mereka pun sangat perlukan perlindungan, kan? Dan perlindungan ini takkan percuma, kan? Jaga keamanan antara bintang, hapus ancaman kultivasi tinggi, kena cas yuran keselamatan khas, yuran perlindungan planet, masuk akal kan? Baguslah awak, Razak Karim. Bunyi kiraan awak tu sampai makmal pun dengar. Hahaha. Tundukkan dengan kuasa, bimbing dengan manfaat. Politik orang fana memang dalam, tapi beta suka. Akhirnya sampai. Liana Zahra, hina sungguh kau sebagai putri suci purba, dipelihara tanah suci beribu tahun, mendapat jalan agung tertinggi. Lihatlah kau hari ini. Jadi apa rupanya kau sengaja merosot? Apalagi? Dikurung makhluk hina. Dengan besi buruk ini? Duduk di sini seperti raksasa yang dipamerkan. Inikah yang kau kejar? Tinggalkan tanah suci, khianati perguruan, jenaka sungguh besar. Liana Zahra, kau sudah memalukan maruah tanah suci purba kita. Hari ini, aku hancurkan kau dengan dunia hina ini. Bersama-sama. Pakcik Guru, tidakkah kau sedar sedikit pun tahap kuasaku sekarang? Apa? Mustahil. Aura ini sempurna tanpa cacat. Aura jalan lahir sendiri. Tahap agung tidak mungkin. Hanya 3 hari ini. Macam mana kau capai tahap agung? Kau berada di tanah keruh yang kehabisan aura roh ini. Macam mana boleh capai tahap agung? Sama sekali mustahil. Genius pilihan langit pun baru telampil roh. Tak mungkin ada hal mengarut begini. Pakcik Guru, zaman sudah berubah. Sekarang era kultivasi teknologi. Mengarut. Liana Zahra, adakah kamu amalkan seni gelap? Atau sudah terjatuh ke jalan iblis, baru dapat kuasa? Yang ilusi ini? Seni gelap dan jalan iblis? Pengetahuan Pakcik Guru?
masih terhalang oleh tembok yang tak berubah ribuan tahun. Sekarang mari kita kira. Kerana pencerobohan haram kamu dan ugutan ke atas rumah suami beta, bagaimana nak kira ganti rugi? Liana Zahra yang baik, rupanya dapat peluang sebegini hingga mencapai tahap agung di dunia ini. Beta akui. Bertarung sendirian, pada masa ini, beta mungkin tak dapat kalahkan kamu. Tapi Liana Zahra, janganlah kau terlalu gembira. Hahaha. Tahap agung pun apa? Kita setaraf. Kalau kau degil nak lawan beta, beta memang susah menang. Tapi kalau beta sengaja, elak bertempur, Tentu, kau tetap nak guna nyawa seluruh dunia. Ugut aku. hahaha. Betul, kau baru capai tahap agung. Penguasaan hukum jalan masih tak lancar. Bolehkah kau sambil lindungi diri? Tepat halang semua. Kemungkinan serangan roh beta yang jejaskan dunia ini? Boleh kau pastikan sambil bermain dengan beta, gunung sungai dunia ini tak musnah, makhluk hidup tak binasa? Liana, berani kau pertaruhkan nyawa seluruh dunia ini dalam pertaruhan dengan beta? Suami si tua ini memang seperti jangkaanku. Guna keselamatan bumi untuk mengugutku. Habis hela, tinggal cara hina begini, kau guna keselamatan bumi? Ugut beta. Sama macam pengikut kultus jahat ugut rakyat. Ada bezanya? Nampaknya tanah suci purba. Nampak mulia, tapi dalamnya biasa saja. Tak tahu malu. Celaka. Nyaris mati masih berani bongkak. Kau sangka beta tak berani? Tetua janggut merah ya, kata-kata tadi. Memang menakutkan. Tapi sebelum Tuan bertindak, kami ada satu benda kecil. Nak bagi Tuan tengok. Tengoklah layak ke tak untuk Tuan. Main silap mata. Sebuah kotak buruk tanpa tenaga roh. Nak tengok apa? Makhluk hina dunia fana. Selain main hela kosong. Apa lagi kau boleh buat? Tetua janggut merah, Tuan hebat sangat. Cuba Tuan tunjuk kuasa sakti atau rasa sikit aura roh alam semesta. Tengok kotak buruk tanpa tenaga roh kami ni. Ni. Boleh tak masuk mata Tuan? Besi duniawi nak halang beta? Nanti beta hancurkan ibu kota Suryana. Dulu, baru tengok kau bongkak lagi. Aku tenaga roh beta. Beta, kenapa beta tak rasa aura roh langit dan bumi? Di sekeliling ini, tenaga roh dalam badan ini pun tak dapat bergerak. Ini ilmu hitam apa sebenarnya? Orang hebat mana berani menyerang beta secara senyap? Warga tua, jangan cuba lagi. Dalam kotak ini, sebelum dibawa masuk, awak sudah tak dapat guna kuasa sakti. Ini dia? Tak mungkin. Dalam ini jelas, tiada kuasa sakti. Tetua, ini namanya sains. Selamat datang ke bumi. Rasai kuasa letusan teknologi. Bagus, bagus. Cara yang bagus benar. Boleh saja menyekat tenaga roh sepenuhnya, memisahkan pengamal kultivasi dengan hubungan aura roh langit dan bumi. Malah, boleh juga tekan janin roh dalam badan beta. Pandang rendah makhluk hina di dunia ini. Tak sangka kamu semua insan biasa tanpa asal-usul boleh sahaja buat barang jahat dan pelik ini. Walaupun tenaga roh disekat, beta, badan abadi ini ditempa ribut petir 1000 tahun, dijaga khazanah langit dan bumi, masih ada kelajuan, kekuatan, ketahanan.
masih jauh mengatasi kamu semua. Insan biasa lemah ini beratus kali ganda. Hancurkan kamu seperti pijak seekor serangga. Nanti beta tangkap dulu. Si budak tak guna ini baru ajar kamu sombong. Mampus kau. Mari sini lagi. Mari kita lihat siapa lebih laju, aku atau pistolku. Ini, apakah benda ini tiada langsung tenaga roh? Tapi kenapa hamba berasa gementar begini? Kenapa di depan benda ini tubuh abadi hamba boleh berasa ancaman begitu kuat? Ini namanya helang gurun. Aku pun pertama kali main benda ni, peluru magnum khas. Di dalamnya, walaupun kau gajah, pun boleh tembus kau. Mari sini lagi, biar aku tengok tubuh abadi kau yang ditempa 1000 tahun. Sekeras mana? Tetua, zaman dah berubah. Biar aku terangkan perkara asas di sini. Luar 7 langkah, pistol laju. Kalau dalam 7 langkah, Dalam 7 langkah, pistol tepat dan laju. kau manusia hina, boleh buat senjata bunuh sejahat ini. Macam kata suami, kotak ini ialah senyap. Pistol ini ialah serangan maut. Dan aku, kuncinya yang kawal. Tetua, kau rasa kalau aku tahan kau, berapa das tembakan kau tahan? Baik. Dunia fana ini memang ganjil. Ini bukan sihir jahat, tetapi jalan kebijaksanaan. Kultivasi itu melatih semangat keras kepala dalam diri sendiri. Yang dikejar adalah kebebasan individu. Tapi manusia dunia fana ini mengkaji hukum segala makhluk bergantung pada kebijaksanaan kolektif dan jalan penciptaan. Kekuatan satu orang sehebat mana pun boleh lawan kekuatan satu dunia? Kami mengkaji kuasa yang menggerakkan alam. Bagaimana bintang berputar, bagaimana kehidupan terbentuk, bagaimana jirim wujud. Kami tak bergantung pada kuasa seorang, tapi kerjasama bersama akan mencipta bangunan lebih tinggi dari gunung, jalur lebih luas dari laut. Pak Cik Guru, masih tak faham? Inilah yang disebut kebijaksanaan kolektif dan jalan penciptaan. Manusia dunia ini benar kuasai sistem kuat. Yang aneh begini, Tetua, boleh tenang sekarang dan bincang baik-baik. Contohnya, ceroboh haram, sabotaj sengaja, serangan berniat jahat dan ganggu majlis kawin beta. Macam mana nak kira? kamu nak apa? Mungkinkah cuma dengan helah ini nak paksa beta tunduk? Tentu, pertama pampasan, ganti rugi mental. Dan ramai lagi ahli sains teratas. Kos jam kerja R dan D mereka, bil ini agak panjang. Nanti saya minta setiausaha saya, semak senarai dengan awak. Hai, cuma ganti rugi, emas perak duniawi pun tak guna. Bagi kami, semua ini tak bermakna. Yang kami nak ialah ilmu. Sistem kamu yang lebih mendalam. Awak, rupa-rupanya niat sebenar terbongkar. Kamu cuma nak merebut warisan tanah suci purba kami. Pak Cik Guru, jangan cakap kasar sangat. Putri Suci dah beri kami satu naskah. Yang sangat bermanfaat sebagai ganti rugi, patutlah beri kami kitab kultivasi. Yang lebih tinggi, Awak, ini jelas rompakan. Mana boleh dikatakan rompakan? Tetua, ini namanya pertukaran budaya, perkongsian teknologi. Kalau sudi, beri kami beberapa kitab, kami pun rela. Berikan kaedah yang kami optimumkan. Satu salinan padamu. Lihatlah makhluk hina itu, bagaimana mengoptimumkan dan uraikan warisan kaedah kamu. Pak Cik Guru, orang bijak tahu ikut keadaan. Cuba fikir, awak tinggalkan. Bagi awak, kitab bukan rahsia mutlak, tukar kebebasan awak. Atau awak tinggal sini. Bantu kajian mereka setiap hari. Struktur tubuh abadi awak. Baiklah. Kitab kaedah beta boleh salin untuk kamu. Tapi mesti ikrarkan sumpah jalan langit. Tak boleh sebarkan. Hanya untuk kamu boleh kaji sendiri. tak ada masalah. Kami Suryana paling hargai semangat kontrak. Selamat datang Tetua Janggut Merah. Sumbanglah kepada projek kultivasi teknologi kami. Kumpulan pertama dokumentasi yang berharga. Ini ialah
inti pemadatan teras emas purba, huraian awal penjelmaan janin roh, dan juga kaedah asas penempaan 100 tempaan. Semua ini ialah kitab wajib untuk anak murid Tanah Suci Purba kami, dari tahap teras emas hingga janin roh. Ambillah. Terima kasih atas kedermawanan. Tetua Janggut Merah, dokumen ini sangat penting bagi kami. Sudah tentu, kami Suryana. Jangan risau. Kitab ini hanya untuk kajian dalaman dan tujuan pertahanan tamadun, tak akan disebarkan. Atau digunakan untuk pencerobohan. Dengan jalan langit sebagai saksi, jangan bocorkan. Harap kamu berhati-hati. Budak, benda duniawi ini di tanganmu, yang dipanggil Helang Gurun. Bolehkah beta lihat? Beta sungguh ingin tahu mengapa benda tanpa aura ini boleh membuatkan beta berasa was-was. Jika tetua suka, boleh ambil untuk kaji. Tapi berhati-hati, walaupun benda ini tak ada tenaga roh, peluru di dalamnya. Van a doblegarme, beta nak tengok. Alat ini tak perlu tenaga roh untuk digerakkan, tapi beta rasa tanda amaran daripadanya. Apa logiknya? Beta undur diri. Guru Agung, Anda sudah pulang. Mister, Itu si pengkhianat Liana Zahra itu berjaya ditangkapkah? Pengkhianat keguruan, berkomplot dengan dunia hina, berkomplot dengan dunia bawah. Dan kurang ajar pada Anda. Mencemar maruah sekte begini, khianati guru, musnahkan asal-usul. Mesti seret dia ke tebing penyiksaan roh. Dera dengan api gelap 9 alam, bakar rohnya 100 tahun. Baru jadi pengajaran. Lukman, biar dulu hal ini. Biar dulu. Guru, Anda, apa cakap tadi? Perempuan itu cemarkan maruah sekte begitu? Mana boleh dibiarkan? Liana Zahra telah mencapai tahap agung. Hah? Dan dunia fana itu bukanlah sesederhana sangkamu. Ada rahasia di sebaliknya. Tunggu beta bincang dengan ketua sekte dulu, baru buat keputusan. Tahap agung? Cuma 3 hari, Guru. Guru pun tak ada cara lagi? Tak mungkin. Tak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Guru? Jangan-jangan di dunia bawah kena sihir apa? Sampai hilang akal begini? Lukman, jaga percakapanmu. Beta bertindak ada pertimbangan. Jiwa dan roh beta masih jernih. Mana boleh dirosak kuasa jahat. Dunia fana itu bukan seperti yang kita sangka, lemah dan mudah. Di sana ada sesuatu yang sukar digambarkan, suatu keanehan dan kejahatan. Perkara ini melibatkan banyak hal. Tunggu beta pulih sedikit, baru pergi jumpa abang seperguruan, laporkan perinciannya. Biarlah abang seperguruan dan semua tetua agung tertinggi berbincang dulu, baru buat keputusan. Belum terlambat. Maafkan anak murid yang hilang tata susila. Anak murid cuma terlalu cemas, terlanjur cakap. Harap Guru Agung maafkan. Tak apa. Anak murid akan sediakan secawan teh untuk Guru. Guru, sila minum teh. Baik. Teh ini, Hahaha. Si tua tak guna. Terlalu goyah hati, tak layak dipakai. Oleh kerana kau gagal bawa balik Liana Zahra. Dan pula menyemarakkan semangat orang lain. Lebih baik, kekuatan tahap janin roh kau ini. Bantu seni gelapku maju selangkah. tenaga rohku. Jangan buang tenaga. Dalam teh ini beta ada letak racun aneh paling dahsyat di dunia. Bukan setakat kekuatan tahap janin roh kau. Kalaupun dewa sejati datang, kalau minum tanpa berjaga, dalam 3 hari, tenaga roh pun tak ada separuh pun. Terimalah nasibmu, orang tua bangka, jadilah batu pijakan. Beta ke tahap lebih tinggi. Hahaha.
Tanpa tenaga roh, Apa benda ini? Durjana, kau ternyata sudah terjun ke jalan gelap. Orang tua bangka. Orang tua bangka. Dan makhluk hina. Dunia rendah ini sungguh ada senjata pelik begini. Baik. Baiklah. Beta Danish Lukman. Takkan jadi manusia kalau tak balas dendam ini. Tunggu beta sembuh dan kuasai seni gelap ini. Beta akan bunuh kamu satu demi satu. Durjana, murid Durjana. Proses pemadatan teras emas ini menyebut 3 khazanah jasad, tenaga dan roh bertemu di pusat tengah. Dengan model fisik tenaga tinggi, kita untuk simulasi. Ini jelas proses pembentukan kondenset kuantum terarah dalam pemangkinan meram tenaga bio. Spesifik. Sungguh menarik. Lebih menakjubkan, huraian awal penjelmaan janin roh. Kesedaran bergabung dengan entiti tenaga, menghasilkan janin roh. Bukankah ini kecerdasan buatan kuat? Hidupan digital? Lapor Tuan Razak, maklumat kecemasan. Wah. Apakah maksud persiapan sebegini? Liana Zahra, ini majlis perkahwinan dunia kita. Beta nak berikan kau majlis paling hebat, Dewi pun cemburu. Suami, di hayat ini, kita mesti bersama. Liana Zahra, kau khianat tanah suci purba, berani bersiar-siar di sini? Kau sangka lari ke sini, boleh lepas dariku? Tetua janggut merah. Kenapa awak datang? Sungguh degil. Semua bersiap. Tetua janggut merah. Danish Lukman. Ini bukan tanah suci purba. Jangan buat hal. Celaka, kau curi khazanah suci. Hancurkan tembok dimensi, lari ke dunia hina. Hari ini, kau dan dunia hina ini akan kuhapuskan. Kembalilah sekarang. Ikut aku pulang, baru dunia ini boleh selamat. Ini wilayah Suryana di bumi. Pencerobohan bersenjata tanpa izin dianggap serangan. Mada sujit skakaru. Siaga tempur tahap 1. Liana, dulu kau ambil masa lama. Kenapa dia cepat sangat? Itu bukan jasad sebenarnya. Dia cuma guna senjata sakti untuk pancarkan bayang maya dan tekanan aura. Jasad sebenar datang. Perlukan beberapa hari lagi. Jadi macam mana sekarang? Si tua bangka, berani, datanglah sendiri. Nanti beta layan kau. Habis-habisan. Sombong. 3 hari, selepas 3 hari, aku pasti ratakan dunia ini dan bawa kau balik. Mari kita balik. Di kesan 2, isyarat kehidupan tenaga ultra. Sedang menembusi penghalang dimensi. Berdasarkan kiraan, mereka akan tiba. Paling lama 3 hari lagi. Maksudnya, kita cuma ada 3 hari untuk bersedia. Bumi dalam bahaya kali ini. Mampus kau. Rasakan ini, meriam gangguan tenaga roh. Tembak. Tidak, mustahil. Kekuatan aku. Ilmu hitam apa ini? Danish Lukman. Kau sampai jadi begini hina? Berlatih seni gelap. Hentam, seni pedang terbang saintifik. Tikaman supersonik. Medan gangguan berterusan. Kuasa dinaikkan ke 120%. Kunci sasaran pusat tenaga. Makhluk hina. Ilmu sihir. Ini belum selesai. Nak lari. Hidupkan satelit kultivasi. Kesan dia. Suami, pengamal seni gelap ini paling sukar dikesan. Tak sangka awak semua boleh kesan dia. Kami cuma kaji sikit sahaja. Logik tikus pencari harta. Suami, tunggu sebentar. Aku pergi dan balik sekejap. Kali ini, aku mesti tangkan si pengecut ini. Liana Zahra, tak boleh. Macam mana kau? Suami, jangan gelisah. Dengar dulu kata aku. Dengan kekuatan bumi, tiada tempat yang boleh tahan aku. Mereka bukan nak minta ketenangan hati. Aku akan beri mereka ketenangan itu. Putri Suci, ini sungguh tidak adil pada Yang Mulia. Lagipun, jika mereka makin berani, Dibandingkan penderitaan yang akan menimpa suami dan dunia ini kerana ku, ini tak seberapa. Mengenai sama ada mereka akan makin berani
Tuan Razak, dalam 3 hari musuh kuat akan datang. Mereka akan sedar sendiri. Siapa sebenarnya yang berdiri di hadapan? Saya paham, Liana Zahra. Terima kasih. Ketinggian budi Putri Suci, keluasan hatinya, dan pandangannya yang jauh. Saya Razak, sungguh terhormat. Atas nama Suryana, dan semua saudara sebumi yang tahu pertimbangan, saya berterima kasih atas sifat putri yang utamakan kepentingan bersama. Tak payah banyak adat, Tuan Razak. Beta sudah pilih suami, pilih dunia ini, maka semestinya maju undur bersama mereka. Putri Suci jangan risau. Sandiwara ini pasti kami mainkan dengan baik. Dan saya jamin, kami tak akan biarkan yang mulia teraniaya atau dihina secara nyata.